Dari ilmu yang saya perolehi, ternyata guru silat mempergunakan rentak dan buah silat mendinding diri sambil mencari tempat yang baik untuk melepaskan satu pukulan. Biasanya, pukulan begitu hanya akan digunakan bila keadaan sudah terdesak. Hai! Pekik bomoh tua. Sekujur tubuhnya hilang dari pandangan saya. Bomoh tua muncul di belakang Datuk dan saya. Wajahnya mula berpeluh. Tanpa menoleh ke arah bomoh tua, Datuk terus bersuara dengan lantang. Sudahlah, buat apa kita bergaduh sama sendiri? Tak ada untungnya, rugi bangsa sendiri. Ini urusan aku. Ini nasihat ya. Terpulanglah pada awak sama ada nak percaya ataupun tidak. Balas Datuk lalu berpaling ke arah bomoh tua. Aneh, bomoh tua sudah tidak berada di situ lagi. Dalam beberapa detik sahaja, bomoh tua memunculkan diri di sebelah kanan guru silat. Kemudian terus hilang dan tempat yang ditinggalkannya kelihatan asap yang nipis mengembang atas permukaan rumput kiri dan kanan jalan. Datuk terus mendekati guru silat. Marilah kita ke rumah adik ipar awak tu. Datuk tarik tangan guru silat. Kami meneruskan perjalanan ke rumah adik ipar guru silat. Bila kami sampai di halaman rumah, seekor katak burung melompat di hadapan kami. 2-3 kali. Selepas tu terus menghilang di bawah dedaunan kering. Bomoh tua muncul di anak tangga yang pertama dan terus memijak anak tangga dan masuk ke rumah tanpa memanggil nama tuan rumah. Kehadiran bomoh tua yang mendadak itu tidak diperhiraukan oleh Datuk. Setelah memberi salam pada tuan rumah dan menerima jawapan, kami dijemput ke dalam rumah. Mana bomoh tadi? Tanya guru silat dan adik iparnya yang terbaring tercengang. Renung kiri, renung kanan. Isterinya yang berada di sisinya berhenti menyuapkan nasi bubur ke mulutnya. Tak ada siapa pun yang datang, ujar isteri si sakit pada abangnya si guru silat. Saya memandang ke arah Datuk penuh tanda tanya. Datuk bagaikan tahu dengan apa yang bergolak dalam dada. Segera dia memberikan jawapan. Cuma sangkaan kita saja dia datang. Tapi tadi kita kan nampak dia naik ke rumah, kata guru silat. Itu hanya pandangan mata kita saja. Maklumlah kita ni kan berpanas. Pandangan kita juga boleh jadi macam-macam. Keluh guru silat dan terus duduk. Selepas kami balik, macam mana keadaannya ya? Datuk mengajukan pertanyaan pada isteri si sakit. Tak boleh tidur. Badan saya ni. Oh, ni si sakit jawab. Tak boleh tidur. Badan saya terasa bisa-bisa dan nak marah tak tentu fasal. Si sakit menjawab. Saya juga tak boleh nak tidur ni. Setiap kali mahu tidur, saya rasa macam ada orang yang berjalan dalam rumah. Celah isteri si sakit pula. Menurutnya, dia terpaksa berjaga hinggalah siang, kecuali pada waktu menjelang pagi baru dia terlelap. Keterangan yang disampaikan oleh isteri si sakit membuatkan Datuk dan guru silat termenung panjang. Bahang panas dari luar terasa amat perik di seluruh tubuh. Isteri si sakit bangun dan terus menuju ke dapur. Datang kembali membawa 3 cawan kopi bersama dengan sepiring kuih. Macam ni sajalah. Lupakanlah semuanya. Mari kita berikhtiar ikut petua dan cara tradisional ya. Datuk menawarkan diri. Apa yang perlu saya buat? Tanya isteri si sakit. Datuk termenung sejenak, kedutkan dahi sambil meraba pangkal dagunya berkali-kali. Guru silat juga termenung. Saya ingat, kita cuba buat ubat mengeluarkan panas dari badan dia dulu. Sediakanlah pucuk pisang yang belum kembang dan mempulur batang pisang. 1 baldi air dari kaki bukit. Datuk mengeluarkan arahan. Lain-lain tak ada ke? Tanya guru silat. Tak ada, cuma tu saja petua yang saya tahu. Bila yang nak dimulakan? Guru silat bertanya lagi. Lepas waktu asar lah. Kalau macam tu, saya sediakanlah barang yang dihajati ya. Itu janji isteri si sakit. Datuk menganggukkan kepala tanda setuju. Setelah memberikan syarat serta pesan, Datuk pun mengajak kami pulang dan berjanji pada isteri si sakit akan datang selepas waktu asar. Perjalanan kali ini terasa tenang dan aman, tidak ada sebarang gangguan yang tak diingini. Sebaik saja sampai di rumah pesaka. Saya terus duduk berehat di bahagian anjung rumah, melihat daun kelapa yang bergerak lembut disentuh angin.
Datuk kembali membaca Quran. Guru silat pula berkeadaan yang agak luar biasa. Seluruh bilik yang ada dalam rumah diperiksanya. Semua barang dalam bilik yang tidak digunakannya terus dikeluarkan dan diletakkan di ruangan tengah. Antara barang yang menarik minat saya ialah sebatang tongkat yang kepalanya diukir seperti ular berkepala dua. Cantik ni. Ya, jawab guru silat. Tapi tongkat ni jarang digunakan oleh ayah saya. Tambah guru silat sambil membelek-belek bahagian hujung tongkat yang dibuat daripada kayu keras dan tahan lama. Kalau tak digunakan, buat apa yang disimpan? Saya terus merisik rahsia. Guru silat menggigit hujung kuku ibu jari kanan sambil tersenyum ke arah saya. Pada hemat saya, orang yang membuat tongkat tersebut memang seorang yang teliti dan rajin. Bukanlah satu perkara yang mudah untuk mencari kayu keras yang berurat cantik. Kemudiannya kayu itu dibentuk menjadi batang tongkat yang menarik, berkepalakan ukuran ular berkepala dua. Di bahagian hujung diletakkannya pula dengan timah berwarna kuning. Di bahagian badan tongkat pula diukir dengan awan larat, lalu disapu dengan sejenis cair untuk mengilatkannya. Sebenarnya, tongkat ni tongkat pesaka, diwarisi oleh orang tua saya dari nenek. Ada sedikit kebanggaan dalam nada suara guru silat ketika menceritakan riwayat tongkat di hadapannya itu. Kalau macam tu, dah banyaklah keturunan yang menyimpannya ya? Tanya saya. Kira-kira macam itulah. Kalau tak silap saya, umurnya pun dah lebih dari 300 tahun. Hebat. Kalau dah macam tu, kenapa tak disimpan di tempat yang baik dan boleh dijadikan bahan sejarah keturunan Tok Guru? Saya meluahkan pendapat yang ikhlas. Guru silat termenung. Kemudian dia mengeluh kecil macam ada sesuatu yang terbuku dalam kalbunya. Satu pendapat yang baik. Saya juga pernah terfikir macam tu. Tapi guru silat tidak meneruskan kata-katanya. Kenapa? Saya terus mendesak. Tak ada waris yang mahu menyimpannya. Kata mereka, tongkat ni keras, ada pembawanya. Kalau tak tahan, orang yang menyimpannya boleh jatuh sakit. Saya tersentak dengan keterangan itu. Saya termenung memikirkan kata-kata yang diluahkan oleh guru silat itu. Apakah dia bercakap benar atau sekadar mahu memperolokkan saya? Guru silat segera mengambil sehelai kain dan terus menggosok batang tongkat. Badan tongkat nampak bersinar dan urat-urat kayu yang berselirat kelihatan terselah. Sekarang ni saya nak campakkan tongkat ni ke dalam sungai. Guru silat meraba kepala tongkat dan terus berdiri. Saya terus menggigit lidah. Tak ada faedahnya menyimpan tongkat ni. Buat menyusahkan hati kaum keluarga saja. Tambah guru silat dan terus sandarkan tongkat itu ke dinding. Dia mula mengemaskan barang-barang yang berselerak. Dimasukkan ke dalam peti kayu hitam dan terus ditempatkan di sudut ruang. Guru silat terus melompat dan membuka silat. Dia terkejut besar kerana tongkat yang disandarkan tepi dinding jatuh sendiri. Datuk tersenyum berhadapan dengan peristiwa yang amat melucukan itu. Guru silat matikan langkah silat dan dia turut tersenyum dan akhirnya ketawa kecil. Terkejut, katanya pada Datuk menutup kelemahan diri sendiri. Datuk menganggukkan kepala. Saya nak ajak Tamar buang tongkat ke sungai ni. Guru silat minta kebenaran dari Datuk. Saya lihat Datuk kedutkan kening kemudiannya. Sepasang matanya tertumpu ke arah saya sejenak. Lepas itu Datuk renung tongkat dan lantai berkali-kali. Macam mana? Boleh tak? Guru silat minta kepastian. Boleh, jawab Datuk. Oi, batin saya bersorak riang. Apa, kau dah tak sayang dengan tongkat lama tu ke? Soal Datuk dengan tenang pada guru silat. Perlahan-lahan guru silat menggelengkan kepala sambil bersuara. Tidak, tak ada faedahnya disimpan kalau menyusahkan keturunan. Kalau dah begitu keputusannya, terpulanglah pada kamu. Aku tak nak masuk campur, ungkap Datuk tenang. Mari, guru silat tarik tangan saya. Tanpa buang masa, saya terus bangun mengikuti langkah guru silat. Setelah melalui kawasan yang ditumbuhi dengan pokok dengan pepohonan senduduk, kami sampai ke tebing sungai yang airnya mengalir jernih. Anak-anak ikan bagaikan berlari-lari di celah-celahan batu yang tertegun menahan arus sungai yang deras dan dalam itu. Di situ tempat kamu,
Bukan di rumah. Suara guru silat agak keras dan terus mengangkat tongkat berkepala ular separas dengan dada. Tongkat itu terus dicampakkannya ke dalam sungai. Tongkat tenggelam timbul lalu melanggar bawah bebatu besar. Akhirnya hilang dari penglihatan saya dan guru silat. Biarkan dia dihanyutkan air sungai hingga ke laut Selat Melaka. Guru silat bersuara penuh kepuasan. Dia tersenyum dan mencekak pinggang di tepi tebing sambil kaki kanannya memijak seketul batu yang berada di tepi tebing. Ini semuanya sebagai permulaan, bisik guru silat pada saya ketika melintasi sebatang parit kecil yang mengalirkan air ke sawah. Lepas tu nak buat apa pula? Semua yang ada dalam peti hitam nak je aku buangkan ke laut. Bukan ke tu barang-barang lama yang berharga. Pada orang lain mungkin berharga. Pada aku dah tak ada nilainya. Suara guru silat itu cuba meninggi sambil menyapu peluh di dahi dengan jari kelingkingnya. Saya dah tak kuasa membantah cakapnya. Ternyata sikap saya itu menyenangkan hatinya. Guru silat terus bersiul-siul kecil. Semuanya dah selesai ke? Sambut Datuk di kaki tangga dengan segaris senyum yang terpamer di bibir. Saya menganggukkan kepala, tetapi guru silat terus mengedutkan dahi luasnya. Sepasang keni lebatnya turut bergerak macam ada sesuatu yang difikirkannya. Guru silat berhenti di kepala tangga menatap wajah Datuk sejenak. Sudah, katanya pendek. Baguslah, aku harap kamu tak menyesali perbuatan yang kamu buat ni. Sanggah Datuk. Tidak. Satu ketegasan terungkap dari mulut guru silat. Penuh ketenangan dan yakin dengan apa yang dilakukannya itu memang kena pada tempatnya. Tanpa banyak cakap, guru silat terus naik ke rumah dan duduk di ruangan tengah lalu menyandarkan badan ke dinding. Saya juga turut berbuat demikian. Setelah menunaikan solat asar, kami bertiga segera bersiap untuk pergi ke rumah si sakit. Tidak ada persediaan tertentu yang Datuk lakukan. Saya menarik nafas dalam-dalam. Bila terlihat di tangan Datuk ada besi kecil sepanjang 2 inci. Dari mana dapat besi itu? Secara spontan guru silat mengajukan pertanyaan. Matanya tertumpu pada besi di tangan kanan Datuk. Perlahan-lahan Datuk menatap besi tersebut. Beberapa saat kemudian Datuk menjelaskan yang besi tersebut ditemuinya di bawah tangga. Dia tertarik lantas mengambilnya. Besi itu juga awak nak bawa ke sana? Guru silat minta kepastian. Rasanya memang ada niat nak membawanya, jawab Datuk. Menyusahkan saja. Kadang-kadang besi buruk macam ni ada juga gunanya. Terpulanglah pada awak. Nada suara guru silat agak kecewa. Mari kita pergi, ajak Datuk. Saya dan guru silat segera memenuhinya. Kerana pancaran matahari tidak begitu keras, perjalanan ke rumah si sakit terasa seronok dan tenang. Datuk dan guru silat jalan berasingan. Saya pula mengikuri dari belakang. Tak ada perkara penting dan menarik yang dibualkan sepanjang perjalanan. Guru silat lebih suka menceritakan tentang sawah padi, tentang zaman kanak-kanaknya waktu di kampung. Kadang-kadang Datuk dan guru silat ketawa bila berhadapan dengan kisah-kisah yang lucu. Saya cuma tumpang senyum dari belakang. Tetapi mata saya tetap liar merenung ke arah pepohonan ke kiri kanan jalan. Seronok rasa hati melihat berburung melompat di ranting dan dahan kayu. Angin petang yang bertiup lembut menghantarkan sebuah kesegaran di tubuh. Apa pendapat awak tentang bomoh tua tu? Ternyata pertanyaan itu dari terdengar pertanyaan dari guru silat. Datuk tidak menjawab pertanyaan tersebut, tetapi Datuk memperlahankan langkahnya. Matanya renung kiri kanan macam mencari sesuatu. Bagaimana pendapat awak tentang bomoh tua tu? Ulang guru silat minta sebuah kepastian yang jitu. Datuk tetap kelihatan tenang, langkahnya kembali bertenaga dan penuh bersemangat. Dia seolah-olah merasakan yang pertanyaan itu tidak wajar dijawab. Satu pertanyaan yang sengaja diada-adakan untuk mengisi masa. Bagaimana? Untuk kali ketiga, guru silat minta kepastian. Tak ada apa-apalah, dia tu cuma manusia biasa je, jawab Datuk dalam nada suara yang merendah. Tapi saya rasa dia tulis macam je, mahu cari musuh dengan kita. Itu pendapat kamu, sudahlah, pedulikan tentang diri dia. Banyak lagi hal lain yang kita nak fikirkan. Datuk terus tepuk belakang guru silat.
Rupanya tepukan datuk itu mematikan hasrat hati guru silat untuk memperkatakan tentang diri bomoh tua. Saya kira guru silat puas hati. Saya berharap selepas ini tidak ada lagi pertanyaan yang berhubung kait dengan bomoh tua itu yang dibangkitkan oleh guru silat. Sesungguhnya saya sudah muak dan bosan dengan pertanyaan seperti itu. Ternyata harapan saya terkabul. Mereka tidak lagi memperkatakan perkara yang tidak saya senangi itu. Saya ingatkan tadi tak datang. Riang benar suara isteri si sakit menyambut kami di muka pintu. Datuk tak menjawab, cuma tersenyum sambil meraba besi kecil yang berada dalam sakunya. Kalau dah janji tu, hujan ribut pun kami datanglah. Secara mendadak guru silat bersuara yang diakhiri dengan ketawa kecil. Saya dan Datuk berpandangan lalu tersenyum. Kami pun naik ke rumah si sakit. Kesemua barang-barang yang dipesan oleh Datuk sudah berada di ruangan tengah rumah, diisi dalam talam tembaga. Datuk dan guru silat terus duduk bersimpuh depan dulang tembaga itu. Isteri si sakit terus ke dapur untuk membuat kopi. Saya pula sandarkan badan ke dinding sambil merenung ke arah daun di hadapan rumah yang melintuk-lintuk disentuh angin bentang. Hembusan angin terasa menyentuh wajah saya. Datuk dengan tenang menggosok pucuk pisang dengan belakang tangan kirinya sebanyak 3 kali. Kemudiannya, dia menjentik mempulur batang pisangnya dengan ibu jari kaki kanan 3 kali berturut-turut. Kelopak bibirnya kelihatan bergerak-gerak perlahan. Bawa barang-barang ni ke tempat si sakit, ujar Datuk. Saya dan guru silat segera membawa pucuk pisang dan mempulurnya dekat dengan si sakit tu. Beberapa saat kemudian, isteri si sakit datang lalu meletakkan air kopi di tempat kami mula-mula duduk tadi. Datuk menyuruh isteri si sakit membentangkan tikar mengkuang di tengah ruang rumah. Perintah Datuk dipatuhi. Bukakan pucuk pisang tu. Letakkan atas tikar. Kemudian letakkan si sakit atas pucuk pisang tu, ya. Mata Datuk tajam merenung muka guru silat. Saya lihat guru silat mengangguk. Tidak lama kemudian, isteri si sakit dan guru silat mengangkat si sakit dan terus diletakkan atas pucuk pisang. Datuk pula meletakkan mempulur batang pisang atas dada si sakit. Diatur memanjang hingga ke pergelangan kaki si sakit. Si sakit tidak membantah, merelakan dirinya diperlakukan apa sahaja, asalkan sakitnya sembuh. 10 minit sudah berlalu, si sakit kelihatan resah. Mukanya berkerut, hujung hidungnya kelihatan merah macam udang yang kena bakar. Dari lubang hidungnya keluar air jernih, perut buncit nampak berombak, kulit perutnya juga menjadi merah. Tunggu dekat sini, jangan nak ke mana-mana, kata Datuk lalu turun ke halaman rumah. Datuk berlari di sebelah kanan rumah, masuk dalam semak samun. Datuk keluar dari semak samun dengan sedahan daun gelenggang di tangan. Datuk naik ke rumah dan letak daun gelenggang itu atas perut si sakit. Kenapa tak cakap awal-awal? Kalau cakap tadi, saya boleh cari dan sediakan. Isteri si sakit bersuara dalam nada yang kesal. Sepasang matanya merenung sayu ke wajah Datuk yang begitu minta dengan kata-kata yang diluahkannya. Kalau cakap tadi tentu tak susah. Isteri si sakit berusaha menarik perhatian Datuk. Kali ini perlahan Datuk mengangkat muka lalu menentang wajah isteri si sakit. Datuk menarik nafas panjang-panjang. Bukan niat nak tunjuk pandai atau nak sakitkan hati tuan rumah. Tapi memang macam tu caranya. Nada suara Datuk lemah. Terbayang rasa kesal dalam kedipan matanya. Isteri si sakit termenung panjang. Guru silat pula segera mendekati isteri si sakit dan membisikkan sesuatu ke telinga isteri si sakit. Maka dia pun segera menganggukkan kepala. Pucuk pisang yang hijau segera kelihatan beransur kecut dan bertukar menjadi hitam. Begitu juga dengan mempulur batang pisang. Apa yang menakjubkan saya, getah yang terdapat pada mempulur tersebut tidak meleleh atau mengenai badan si sakit. Malah getah pisang itu terus beku dan menjadi seketul. Si sakit terus menggeliat ke kiri dan ke kanan. Dia terus berdengkur dengan wajahnya berkerut bagaikan menahan rasa sakit yang amat sangat. Saya pandang muka Datuk dan guru silat. Kulit perut si sakit yang bengkak kelihatan bertambah merah macam buah tomato yang cukup masak. Saya jadi takut melihatnya. Pucuk pisang kelihatan seperti terbakar. Mempulur batang pisang yang ada atas badan si sakit terus menjadi hitam macam kayu arang dan kelihatan berasap. Saya tak sanggup merenung perut si sakit. Kulit perutnya bertambah tegang dan merah. Urat-urat perutnya juga kelihatan mengeras dan menegang. Saya berdoa, semoga perut si sakit tidak akan meletup.
Saya memejamkan mata. Tiba-tiba saya terdengar si sakit bertempik. Serentak dengan itu, mempulur pisang yang berada di atas tubuhnya berterbangan lalu mengenai dinding rumah. Datuk segera menerkam ke arahnya dan mengambil daun gelenggang yang jatuh di sisinya. 3 helai daun gelenggang Datuk aturkan sebaris atas dahi si sakit. Perlahan-lahan Datuk tepuk dahi si sakit 5 kali berturut-turut. Si sakit terus terbatuk bertalu-talu. Saya lihat kulit tubuhnya yang tadinya merah menyala mula berangsur pulih dan akhirnya kemerahan yang terdapat di tubuhnya terus gaib. Air, air, minta si sakit. Berikan air. Campurkan dengan air limau dan halia. Sebelum diberikan padanya, serahkan pada saya dulu. Itulah permintaan Datuk. Baik. Isteri si sakit segera bangun. Macam mana? Ada harapan panasnya keluar dari badan ke? Tiba-tiba sahaja guru silat bertanya pada Datuk. Datuk gosok batang hidungnya berkali-kali sambil menarik nafas. Saya terus merenung keluar dan sesekali menjeling ke arah si sakit yang terkapar menyerahkan dirinya pada keadaan. Isteri si sakit datang lalu menyerahkan gelas yang berisi air pada Datuk. Datuk meletakkan punggung gelas itu atas telapak tangan kirinya kira-kira 2 minit. Kemudian saya terdengar Datuk membacakan surah Al-Fatihah 3 kali berturut-turut. Berikanlah pada dia. Datuk serahkan gelas itu pada isteri si sakit. Kemudiannya isteri si sakit terus membantu suaminya meneguk air dalam gelas. Saya lihat suaminya terus minum dengan penuh nafsu. Seluruh badannya kelihatan seperti berasap. Datuk segera mendekati si sakit, lantas memicit pergelangan kaki si sakit. Si sakit mengeluh menahan kesakitan. Bawakan dia ke tempat asalnya, kata Datuk sambil mengangkat tubuh si sakit dengan dibantu oleh guru silat dan isteri si sakit. Saya segera mengambil pucuk pisang yang hangus itu dan dibuang melalui tingkap. Begitu juga dengan mempulur batang pisang. Dalam beberapa saat sahaja, keadaan rumah itu kembali bersih. Cubalah petua saya ni ya. Mudah-mudahan bengkak perutnya itu boleh hilang. Cuba ambil daun gelenggang tua dan rebus. Airnya diminum 3 kali sehari. Kemudian daun yang direbus itu disapukan pada perutnya yang bengkak dan buncit. Dengan izin Allah, bengkak perutnya itu akan sembuh. Cubalah. Ini ikhtiar kita. Datuk memberikan panduan. Secepat kilat, guru silat renung ke arah saya. Kami berbalas senyuman. Ibu jari tangan segera saya tegakkan. Guru silat anggukkan kepala. Di wajahnya terbayang kepuasan yang amat sangat kerana Datuk sudi berikhtiar dan berusaha untuk mengubati si sakit. Lagi ada apa-apa ke yang mesti saya buat ni? Tanya isteri si sakit. Datuk menggelengkan kepala sambil meraba-raba pangkal dagunya berkali-kali. Mata Datuk tertumpu ke arah si sakit yang kelihatannya tenang. Apa yang awak pesan, saya akan patuh. Itu janji isteri si sakit. Buat yang tu dulu, saya masih berusaha. Janji Datuk yang amat menyenangkan buat si sakit dan isterinya. Matahari petang kian condong. Kicauan burung terdengar riang. Beberapa ekor burung gagak liar berbunyi sambil hinggap di dahan mempelam dan cempaka. Hembusan angin terasa amat lemah sekali. Saya lihat jam lama yang tersangkut di dinding rumah. Sudah hampir pukul 6:30 petang. Rasa bosan mula bersarang dalam dada saya. Mahu rasanya mengajak Datuk pulang. Minumlah, air kopi dah sejuk. Guru silat mewakili isteri si sakit menjemput kami. Datuk cuma menghirup 2 kali sahaja kopi yang panas yang sudah pun berangsur sejuk itu. Datuk minta diri dan isteri si sakit mengizinkannya dengan iringan senyuman. Malam ni datang lagi ke? Tanya isteri si sakit. Saya tak tahu nak kata apa. Kena tanya dengan dia. Guru silat menuding jari telunjuknya ke arah Datuk yang berdiri di kaki tangga. Kalau tak ada apa-apa, lepas isyak nanti kami datang ya. Kata Datuk lalu melangkah. Baru 3 langkah Datuk melangkah. Dia segera kedutkan kening sambil meraba besi kecil dalam sakunya. Langkahnya terhenti. Guru silat dan saya agak terkejut dan ragu dengan tindakan yang mengejut dari Datuk itu. Lebih mengejutkan lagi, bila Datuk berpatah balik ke kaki tangga. Berhenti di situ. Datuk keluarkan besi kecil dari sakunya. Datuk keliling rumah 3 kali berturut-turut. Langkah pertama dimulainya dengan kaki kanan, menuju ke arah matahari naik. Bila semuanya sudah selesai, Datuk terus menuju ke pohon rambai yang jaraknya lebih kurang 30 kaki dari sudut sebelah kiri rumah.
Datuk berdiri dekat dengan perdu rambai. Dengan tenang, Datuk duduk membongkok lalu menggali tanah di situ dengan besi kecil yang dibawanya. Saya dan guru silat segera berlari menghampirinya. Tanpa menghiraukan kami, Datuk terus menggali tanah di pangkal perdu rambai. Mukanya kelihatan merah dengan puluh-puluh halus meruap ke di kiri kanan pipinya. "Apa yang kau cari? Apa yang dicari tu?" Tercungak-cungak guru silat menyoalnya. Keluh Datuk dan terus mengorek. "Boleh saya tolong?" "Tak payah. Tunggu saja kat sini. Tengok dan perhatikan apa yang aku buat. Bila aku minta tolong, kamu tolong." "Saya faham." Guru silat mengalah. Nada suara Datuk terkulum. Dia terus menggali tanah di pangkal perdu rambai sedalam yang boleh. "Lihat ni." Suara Datuk separuh meninggi. Datuk segera menatang satu bungkusan sebesar penumbuk. Saya dan guru silat berpandangan, tak berani mahu mengajukan sebarang pertanyaan pada Datuk. Dengan hati-hati, Datuk meletakkan bungkusan itu atas tanah, sukar untuk memastikan warna kain pembalut bungkusan tersebut akibat dilekati tanah yang tebal.